Okey, kuliah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita tengok pada lecture 3 iaitu topik yang berkaitan dengan entrepreneur development in Malaysia, pembangunan usahawan di Malaysia. Jadi apa yang ada di dalam chapter 3 ini adalah pertama mengenai current entrepreneur scenario, maksudnya isu ataupun senario keadaan lah pada waktu kini yang berlaku pada usahawan kita. Kemudian explain the problems and issues regarding Malaysian entrepreneur, masalah cabaran dan sebagainya. Kemudian list out ministry and agency that involved in agro entrepreneur development. Okey, jadi kita akan melihat kementerian ataupun agensi yang berkaitan dengan pembangunan usahawan di Malaysia. Okey, jadi kita pergi kepada learning outcome yang pertama. Okey, jadi apakah situasi semasa status usahawan di Malaysia? Kita akan melihat dari sudut opportunity, peluang yang diberikan. Kemudian kita juga akan melihat dari sudut pengembangan pasaran, market expansion. Kemudian kita juga akan melihat kesan COVID-19 terhadap status usahawan tempatan. Kemudian kita juga akan melihat involvement of women entrepreneur in our country. Kemudian kita juga akan melihat kepada young entrepreneur, apakah status usahawan muda di Malaysia. Dan akhir sekali kita akan melihat kepada great necessity, keperluan-keperluan yang diberikanlah kepada usahawan di Malaysia. Madam, Ya saya. yang semalam punya lecture 2 dah habis ke? Rasanya macam belum. Semalam dah habis. Oh, dah habis dah. Sampai situ je Dah lah. habis dah. Okay. So saya dah terangkan sampai exit strategy. Yang itu je. Oh, okay. Okay, madam. Jadi untuk stages tu you kena kenal pastilah. Okey, ada berapa? 8 keseluruhan kan. Jadi you kena bahagikan antara startup proses dengan entrepreneur management. Jadi di dalam startup proses ada berapa tangga, dan untuk entrepreneur management ada berapa tangga. Okey? Jadi kamu kena kenal pasti setiap point tu. Kalau dalam exam selalunya dia akan kosongkanlah bahagian stages tersebut dan kamu kena isi. Okey, contoh mereka akan hilangkan bahagian vision of opportunity. Jadi you kena isi dekat bahagian tu apa dia point tersebut. Kalau you letak exit strategy dekat bahagian nombor 2 tu salah lah. Okey, sebab exit strategy dekat bahagian yang terakhir, tangga yang terakhir. Macam tu lah untuk topik tu. Okey? Boleh? Faham? Faham. Okay, so saya sambung. So ini adalah current scenario for women involvement in entrepreneurship in our country, iaitu 1 out of 5 companies operated by women entrepreneur. Kemudian more than 20.6% of total SME are wholly owned by women entrepreneurs, dan number of successful women entrepreneurs still less than men. Okay, maksudnya di sini penglibatan wanita untuk menjadi seorang usahawan di Malaysia ini tidak terhad. Okey, sesiapa sahaja boleh menjadi seorang usahawan walaupun anda seorang wanita. Jadi tiada kekangan dari sudut jantina. Cuma untuk current status di Malaysia, bilangan usahawan wanita lebih sedikit berbanding bilangan usahawan lelaki. Itu sahaja. Okey? Current status, bilangan usahawan wanita lebih sedikit berbanding usahawan lelaki. Tetapi peluang untuk wanita menjadi seorang usahawan yang berjaya di Malaysia tiada kekangan, tiada batasan dan tiada had lah. Okey, kalau you ingin menjadi usahawan, then go on. Okey, dan sila ikutilah segala rules and regulation yang perlu you lalui untuk you pasarkan you punya perniagaan. Okey. Kemudian yang kedua adalah kita lihat dari sudut status, physical and finance infrastructure to support the entrepreneur in Malaysia. Okay? Maksudnya sokonganlah dari sudut
kewangan, dari sudut infrastruktur kepada usahawan di Malaysia. Jadi Malaysia has among the best startup funding provision, not just regionally but globally. Maksudnya di Malaysia ni tak ada masalah dari sudut sokongan bahagian dana. Okay? Usahawan, kalau you tak cukup dana, capital untuk membuka perniagaan anda, jadi ada pelbagai agensi yang anda boleh dekati untuk mengemukakan, okay, you punya business plan. Dan kalau you punya business plan kukuh dan ada potensi, you ada peluang untuk mendapatkan dana yang disediakan oleh agensi ataupun bank yang terlibatlah dengan keusahawanan. Kemudian, a lot of entrepreneurship programs are being implemented by various ministry and agency. Okey, selain daripada sokongan dari sudut kewangan dan juga infrastruktur, di Malaysia juga tiada masalah dari sudut sokongan latihan. Okey, maksudnya kalau you nak dapatkan ilmu keusahawanan, anda boleh lihat, okey, anda boleh lihat agensi yang terlibat. Nanti kita akan pergi kepada agensi yang terlibat di bahagian terakhir dalam chapter 3 ini. Okey. Kemudian kita melihat pula kepada kita melihat pula kepada gap between rural and urban entrepreneurs. Adakah mempunyai perbezaan yang setara antara usahawan di bandar dan juga di luar bandar? So, di Malaysia, our government initiative that target the rural sector as much as the urban sector. Jadi, our government telah mengambil langkah proaktif, okay, dengan menitik beratkan usahawan yang terlibat dalam keusahawanan di peringkat luar bandar bagi mengurangkan gap antara usahawan bandar. Kita tak nak usahawan ni hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja sehingga mereka mengetepikan kawasan luar bandar. Jadi penduduk di kawasan luar bandar ni sukar untuk mencari produk ataupun barangan. Mereka terpaksa pergi ke kawasan bandar. Jadi perkara tu our government tidak mahu. That's why kita perlu bangunkan usahawan di kawasan luar bandar seiring dengan usahawan di kawasan bandar. Kita tak naklah hanya tertumpu proses perdagangan hanya tertumpu pada kawasan bandar sahaja. Kita mahu bangunkan juga our kawasan rural area. Supaya sama. Kemudian involvement of Malaysian people in entrepreneurship sector semakin meningkat. Di mana a huge number of participation among those who age less than 40. Maksudnya di sini berlaku peningkatan dari sudut usahawan muda. Maksudnya from beberapa tahun yang lepas berbanding dengan tahun yang terkini, begitu statistik menunjukkan bahawa peningkatan bilangan usahawan muda semakin meningkat. Tetapi kalau kita lihat dari sudut involvement in agropreneur, untuk usahawan muda ini kurang compare to bidang yang lain. Bidang dari sudut contoh makanan ataupun dari sudut bidang fashion, bidang teknologi and science. Jadi usahawan dalam bidang tersebut lebih banyaklah untuk usahawan muda berbanding dengan agro entrepreneur. So ini adalah senario ataupun status bagi Malaysian young agro-entrepreneur. Mengapa berlakunya less involvement, iaitu between 6 to 10% sahaja untuk usahawan yang berumur 40 tahun ke bawah. Antaranya adalah mereka lebih prefer application of technology, compare to being or become an entrepreneur. Kemudian they prefer a white collar career. Berbanding menjadi seorang usahawan. Terutamanya usahawan dalam bidang pertanian. Usahawan dalam bidang pertanian ini unik kerana tidak setiap hari anda akan memakai pakaian yang kemas.
Anda tidak setiap hari anda tidak akan memakai pakaian yang berkemeja. Okey, kerana anda adalah usahawan dalam bidang pertanian, anda perlu turun ke ladang. Okey, sesekali lah. Okey, kemudian no initial capital, ini antara reason yang paling strong lah mengapa kebanyakan anak muda tidak mahu memulakan career sebagai usahawan, iaitu tiadanya modal awal to initiate their business. Okey. Kemudian long payback period. Okey, untuk menjadi seorang usahawan ni perlu ada attitude tidak mudah berputus asa, kerana apabila anda memulakan perniagaan, anda perlu tahu wujudnya risiko kerugian dan wujudnya risiko mengambil masa tertentu untuk mendapatkan semula keuntungan. Okey? Kalau you baru start business dalam masa sebulan dan you dapat untung, itu adalah rezeki. Okey, tetapi kalau you mulakan business tetapi you perlu menunggu dalam tempoh masa yang panjang, kemudian usaha lagi kerana mungkin you kena ubah you punya marketing strategy, jadi ianya akan memakan masa lah untuk mendapatkan semula modal yang telah dikeluarkan. Jadi kebanyakan anak muda pada masa kini tidak mahu mengambil risiko tersebut. Okey? Kemudian inconsistent income. Okey, dan tidak dinafikanlah. Okey, seorang peniaga, seorang usahawan, mereka tiada income yang konsisten. Kalau you makan gaji, okey, kalau bulan ni you dapat 5,000 contohnya. Okey, bulan depan pun you akan dapat gaji yang sama. Tetapi kalau you seorang peniaga dan juga seorang usahawan, gaji itu tidak tetap. Banyak produk you terjual, maka banyaklah income yang you akan dapat. Dan kalau sedikit produk you yang terjual, maka sedikitlah income yang you akan dapat. Dan you kena cover lah kos yang telah dikeluarkan. Antaranya adalah gaji pekerja, kemudian kos dari sudut pembelian bahan mentah, transportation dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah reason mengapa sedikitnya jumlah yang agropreneurs ataupun entrepreneurs lah di Malaysia. Okey, kemudian kita pergi kepada ya saya. Nak tanya yang slide sebelum tadi tu, kalau macam ni, maknanya yang agropreneurs tu memang fully commit untuk agropreneurs lah. Kalau macam sebab kan punca dia preferred application of technology. So memang teknologi tu dia tak ada kaitan dengan agro langsung. Macam mana saya tak faham soalan. Saya pun tak faham ni. Ya, saya susun balik. Maknanya mungkin teknologi tu kalau contoh agropreneur tu dia libatkan teknologi. Macam mana pening lah. Nanti saya fikir balik ayat, saya tanya balik madam. Okey, jap. Saya cuba hadam you punya soalan. Agropreneurs melibatkan dengan teknologi. Lepas tu tak, saya pun tak tahulah apa soalan Afiq ni. Saya tak dapat nak ni. Nanti Afiq susun balik ayat, kemudian Afiq tanya Okey madam. Okey, madam. Boleh. Boleh madam. Ada geng Ada berapa orang tu? Berkongsi dengan Akil madam. Ada Adam sekali madam. Oh, 3 orang satu komputer. Okey. Janji dengar jangan buat kerja lain pula. Boleh madam. Fokus. Okey. So saya move kepada problems and issue, boleh? Okey, antara problem yang paling besar lah di dalam kelompok usahawan tempatan adalah monopolistic nature of market. Okey, di mana tidak dinafikan bahawa kebanyakan produk, terutamanya produk berasaskan makanan, akan dimonopoli oleh sesuatu atau sebuah company. Okey, kalau you pergi ke pasar raya, you pergi ke bahagian bakery, you pergi ke bahagian beras, you pergi ke bahagian sos dan sebagainya, dan you akan lihat jenama itu jenama yang berbeza, tetapi sebenarnya ia datang daripada company yang sama. Okey, itu yang kita panggil sebagai monopolize the market. Contoh, saya bagi satu contoh adalah Nestle. Okey, syarikat Nestle adalah syarikat antarabangsa. Okey, dan syarikat Nestle ini memang tidak dinafikan bahawa ianya adalah gergasi dalam
F&B sector, okay, food and beverages sector. Jadi kalau you pergi ke mana-mana pasar raya ataupun ke kedai-kedai, you akan lihat di atas shelf ataupun di atas rak-rak pasar raya tersebut betapa banyaknya, okay, produk yang dikeluarkan oleh syarikat yang sama, terutamanya syarikat Nestle tadi yang saya cakap. Okay, ada Milo, kemudian bahagian frozen, kemudian ada bahagian ice cream, kemudian bahagian instant drinks, bahagian instant noodles, kemudian bahagian apa lagi, roti dan sebagainya lah. Okay, cereal. Jadi setiap bahagian itu walaupun produknya berbeza, nama produk juga berbeza, tetapi ianya adalah hasil daripada company yang sama. Dan keuntungan itu akan berbalik semula kepada company yang sama, iaitu company Nestle tadi. Okey? Disebabkan kewujudan syarikat-syarikat gergasi ini yang memonopoli pasaran sesuatu bidang, memberi kesan yang buruk kepada usahawan tempatan. Lebih-lebih lagi untuk usahawan yang baru nak memulakan perniagaan. Jadi mereka sukar untuk tembusi pasaran. Okey, mereka sukar untuk memasarkan produk mereka di pasar-pasar raya, meletakkan produk mereka di pasar-pasar raya disebabkan oleh monopolize of market tadi. Okey, kalau di Malaysia kita ada syarikat gergasi yang dinamai sebagai PPB Group. Okey, di mana PPB Group ni antara produk PPB Group adalah jenama Frozen Marina, kemudian Massimo, kemudian tepung Bluefi, okey, kemudian bahagian bakery lah. Okey, bahagian bakery banyak produk daripada PBB, kemudian gula. Okey, so itu semua adalah syarikat yang memonopoli pasaran. Okey, disebabkan oleh kewujudan mereka, maka ianya menukarkan usahawan-usahawan lain untuk memasarkan produk mereka di pasaran. Okey, boleh faham tak kuliah 4? Faham. Faham Macam you pergi kedai kan, kalau you pergi kedai, you nak beli gula kan, you tengok berapa jenama je gula yang ada. Okey, gula fry, lagi satu apa yang warna merah tu, saya lupa nama dia apa. Okey, jadi ada lebih kurang 2 ataupun 3 jenama je. Okey, dan itu merupakan pengeluaran daripada syarikat gergasi tadilah. Okey, disebabkan oleh mereka sukarlah untuk usahawan tempatan lain menaikkan jenama ataupun barang mereka. Kalau you pergi beli tin ikan sardin kan di pasaran, you boleh lihat jenama yang sama sahaja di setiap kedai. You pergilah Speed 99, Speed Mart, kemudian you pergi Giant, you pergi Tesco, you pergi mana lagi, kedai-kedai runcit, you akan nampak brand yang sama, jenama yang sama. Okey, sukarlah you nak nampak jenama ataupun brand yang berlainan. Okey, kerana apa? Kerana monopolize of market ini. Okey, you pergi ke kedai runcit, you jumpa Milo, you pergi ke Giant, you jumpa Milo, you pergi ke Tesco, you jumpa Milo. Kerana apa? Kerana mereka telah memonopoli market dengan produk mereka yang telah established lah. Okey. Kemudian lack of knowledge of entrepreneurship. Okey, yang ini adalah masalah personal bagi setiap usahawan. Okey, di mana knowledge ini boleh dicari. Kalau betul-betul you nak berjaya dan juga sukses dalam bidang anda perlu carilah ilmu yang banyak untuk anda bangunkan perniagaan anda. Contohnya usahawan tersebut nak buka ladang ikan ataupun nak buka pusat penternakan udang. Jadi usahawan ini perlu ada ilmu lah. Okey, ilmu bagaimana menternak udang, ilmu bagaimana dari sudut pembersihan kolam udang, kemudian bagaimana untuk menghasilkan produk daripada bahan mentah. Itu semua perlu dicari. Okey, dan ianya adalah isu personal. Ianya bergantung kepada kerajinan usahawan tersebut untuk membangunkan diri mereka. Okey, kemudian isu yang ketiga adalah lesser respect to intellectual property. Maksudnya di sini tahap kesedaran bagi usahawan tempatan, okey, our local entrepreneur masih lagi rendah berbanding dengan usahawan asing dalam usaha untuk memohon daftar harta intelek.
Okey, harta intelek ni satu term di mana kita gunakan dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai patent lah. Okey, kalau you ada produk dan you nak patentkan produk you, jadi you perlu daftarkan di bawah Perbadanan Harta Intelek atau kita panggil sebagai MyIPO. M1IPO, MyIPO. Okey, jadi kesedaran usahawan tempatan ini untuk daftarkan produk mereka di bawah MyIPO masih lagi rendah compare to usahawan asing. Usahawan daripada luar negara lah. Kerana apa? Ada dua reason lah yang paling utama, iaitu yang pertama adalah dari sudut persepsi kos yang mahal. Usahawan tempatan ni merasakan bahawa mereka perlu keluarkan kos yang agak besar untuk mereka daftarkan produk mereka, dan yang kedua adalah persepsi dari sudut mereka rasa tidak penting. Maksudnya tak penting lah nak daftarkan produk ni. Tak ada siapa pun yang akan ciplak, tak ada siapa pun yang akan plagiat produk ni. Tidak. Kalau you rasa your produk ni betul-betul berkualiti dan ianya adalah hasil usaha dan karya you, maka silalah daftarkan produk tersebut kepada MyIPO supaya kiranya berlaku sesuatu di masa hadapan, ada someone else curi our design contohnya ataupun our formula, maka kita boleh samanlah individu tersebut. Okey? Boleh? Faham tak kuliah 4? Madam, kalau cakap punca dia lagi sebab sekarang kan kita macam usahawan tersebut taklah kita, kami tak macam nak profit, nak sesuatu profit tu datang dengan cepat dan banyak. So bila dia tak dapat tu, dia terus give up, dia terus dah tak boleh go ni. Tu boleh jadi punca dia juga ke? Boleh, itu boleh jadi isu lah, attitude di bawah kata kunci attitude. Okey? Maksudnya mudah berputus asa lah, tidak mendapat payback yang cepat dan keuntungan yang mereka inginkan dan mereka mudah berputus asa. Itu boleh juga dimasukkan dalam problem and issue. Okay, madam. Okey, untuk chapter ini, kuliah 4, dengar baik-baik. Kalau chapter ini ditanyalah di dalam peperiksaan, untuk chapter 3 ianya special compared to another chapter. Kerana apa? Kerana chapter 3 ini lebih kepada open-ended question dan juga open-ended answer. Jadi, kalau you rasa ada isu ataupun problem yang related dengan Malaysian entrepreneur, then you boleh letak, tak ada masalah. Okey, kalau benda tu berkaitan dan juga relevan, maka saya akan terima. Okey, kerana isu dan problem ini dia tidak statik, ianya sentiasa berubah-ubah. Okey, jadi tiada masalah untuk you letak mana-mana isu yang you rasa berkaitan dengan Malaysian entrepreneur. Okey? Madam. Ya. Kan yang Madam cakap less respect to intellectual tu kan, yang poin yang ketiga tu, yang Madam cakap yang banyak entrepreneur tak daftarkan diri dekat yang MyITO tu. Contohnya macam ada produk yang Malaysia punya entrepreneur buat tapi dia tak masukkan dalam pasaran ke? Macam tu ke? Dia bukan tak masuk dalam pasaran. Maksudnya produk itu dijual, tapi produk itu tiada apabila produk itu tidak didaftarkan di bawah MyIPO, maka sekiranya ada orang lain yang plagiat ataupun curi idea, contoh design kan, dan saya bagi satu contoh lah Nelofa. Saya rasa semua orang kenal kan Nelofa. So Nelofa ni dia jual tudung. Okey, Nelofa ni dia jual tudung dan juga produk-produk lain lah. Dan isu intellectual property ni berlaku dekat Nelofa beberapa tahun lepas, di mana patent tudung Nelofa ini telah dicuri ataupun telah diambil oleh usahawan luar, iaitu from Vietnam kalau tak silap saya. Okey, mereka ciplak lah patent tudung patent tudung Nelofa ni. Tetapi Nelofa ini Nelofa dia telah daftarkan patent ataupun design tudung dia ni di bawah MyIPO. Jadi pada waktu itu Nelofa dia saman. Okey, dia saman
syarikat yang mengeluarkan produk tudung yang mengikut desain dia, dan KPDN HEP telah memberkaslah mana-mana supplier atau mana-mana mereka yang menjual tudung yang tidak original lah jenama Nelofa tersebut. Saya tak ingat tahun berapa, tapi beberapa tahun yang lepas. Jadi apa kepentingan mendaftarkan produk ataupun karya anda di bawah MyIPO adalah untuk menyelamatkan atau untuk mengukuhkan hak anda bahawa ini adalah produk hasil daripada karya anda. Ini adalah produk daripada idea anda. Okey, kalau you tak daftarkan dan someone plagiat, you nak saman orang tersebut, kemudian mereka they can claim this is not your product. Mana bukti? Tak daftar pun dekat bawah IPO, macam tu. Oh, faham madam, faham. Okey. Selalunya kalau di paper ataupun di media sosial kan, kalau dari sudut produk barangan ni, you jaranglah nampak berita-berita dalam mengenai plagiat untuk produk makanan contohnya, ataupun produk pertanian. Okey, selalunya isu plagiat ni you boleh lihat dalam berita di media sosial adalah dari sudut karya. Okey, karya hasil seni, contoh industri muzik, kemudian industri perfilman kan. Ada yang mengatakan komposer ini telah mengambil sebenarnya lirik lagu ini adalah hak milik syarikat ini ya, contohnya. Itu adalah contohlah yang sering muncul di berita ataupun di media sosial. Kalau bahagian produk makanan, produk agropreneur ni kurang sedikit berita tersebut diwar-warkan. Okey? Boleh? Faham ke? Boleh madam, faham? Terima kasih madam. Okey. Okey, kemudian lack of access to domestic and international market. Okey. Maksudnya adalah kekurangan ya, peluang untuk usahawan tempatan ini memasarkan produk mereka di peringkat domestik dan juga international. Kalau di peringkat domestik, kita boleh kaitkan dengan poin yang pertama tadilah, iaitu monopolistic nature of market, di mana kebanyakan pasaran makanan di Malaysia ini dimonopoli oleh satu syarikat gergasi. 1, 2, 3 lah syarikat gergasi. Jadi usahawan-usahawan yang kita kata baru nak membangun ni, baru muda menghasilkan produk ni, baru 2-3 tahun dekat pasaran ni, sukar untuk mereka meletakkan produk mereka di pasaraya tumpuan pelanggan lah. Okey, kalau selalunya mereka akan cuba meletakkan produk di kedai-kedai runcit dahulu. Okey, kemudian bila dah ramai yang mencari produk tersebut, barulah produk itu akan masuk ke pasaraya yang terkemuka lah, antaranya Tesco, Giant, yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia. Okey. Kemudian dari sudut international market pun begitu, lack of access, tetapi sebenarnya peluang itu ada. Cuma usahawan di Malaysia ni perlu proaktif sebenarnya untuk mencari jalan bagaimana mereka boleh join pasaran antarabangsa. Antaranya baru-baru ini after PKP berlakunya Dubai Expo Dubai Expo di Dubai, ada beberapa lah produk from Malaysian entrepreneur yang dibawa oleh our farmer dan juga our minister pergi ke Dubai Expo untuk mereka pasarkan produk mereka. Okay, jadi ini satu peluang yang besar lah. Okay, ramai entrepreneur daripada luar negara datang dan mereka boleh memasarkan dan mengketengahkan. Okay, they can introduce their product to foreign market. Kemudian low level of manufacturing, okay, science and technology expert of local always regard as a second class. Okay, poin yang ini adalah berkaitan dengan barangan keluaran elektrik atau elektronik. Okay,
dahulu saya tak ingat tahun berapa, okay, dalam 2011 2010 macam tu, ada syarikat tempatan, usahawan tempatan yang mengeluarkan handphone, okay, handphone jenama tempatan. Tetapi disebabkan oleh persepsi bahawa our science and technology expert always regard as a second class, okay, menyebabkan produk tersebut tidak berjaya dipasarkan, okay, kerana tiada permintaan lah daripada pelanggan. Okay, rakyat Malaysia sendiri lebih percaya produk hasil keluaran luar negara yang telah pun established. Contohnya Samsung pada waktu itu, Sony, kemudian iPhone kalau tak silap saya baru jugalah tempoh. Okay, kemudian baru familiar dengan rakyat Malaysia. Okay, jadi handphone keluaran tempatan tersebut tidak mendapat permintaan dan akhirnya tutup begitu sajalah, dah tak ada cerita dah syarikat pengeluaran handphone tersebut. Dan ini bukan berlaku di Malaysia sahaja, tetapi turut berlaku di luar negara juga. Okey, di mana manusia ni customer lebih berminat untuk syarikat yang telah establish lah dari sudut barangan science and technology. Okay, kemudian law and policy is outdated and not looking forward. Okay, maksudnya kebanyakan usahawan ini tidak melihat polisi terbaru yang dikeluarkan oleh government contohnya. Okay, so yang lain-lain ni you boleh bacalah dia punya penerangan dia. Yang ini point, so isi you boleh kembangkan sendiri mengikut anda punya huraian. Okay, lack of soft skill, macam mana you nak kaitkan soft skill yang kurang dengan usahawan di Malaysia. Okay, mungkin sebab kurangnya pendedahan ataupun latihan yang mereka lalui macam tu. Okay. Okay, boleh. Faham tak kuliah 4? Faham. Faham ya? Okay, now we move to agency for entrepreneur. Okay, jadi agensi di dalam how to support our entrepreneur boleh dibahagikan kepada 3, iaitu yang pertama adalah financial facility. Okay, di mana agensi yang memberi sokongan dari sudut financial. Okay, antaranya adalah Agrobank, Bank Pembangunan Malaysia, Amanah Ikhtiar, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad dan juga Prihatin Rakyat Ekonomi Stimulus Package. Jadi ini adalah agensi yang memberi bantuan dari sudut kewangan. Okey, selain daripada itu ada juga agensi yang memberi bantuan dari sudut training, latihan, bengkel, nasihat. Okay? Antaranya adalah Tekun Nasional, MARA, okey, Majlis Amanah Rakyat, kemudian Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana, Malaysian Entrepreneurship Development Center. Okay, ini adalah agensi yang memberi bantuan dari sudut training. Kemudian ini pula adalah agensi yang memberi bantuan dari sudut infrastruktur. Antaranya adalah memberi bantuan dari sudut pembelian mesin, memberi bantuan dari sudut pembelian equipment, bangunan dan juga aset-aset besar lah. Okay, antaranya adalah SME Bank. Kemudian kita juga ada Teras dan juga Malaysian Industrial Development Finance Berhad. Okey, jadi kalau dalam exam jangan salah letak lah. Okey, Agrobank you pergi letak dekat bahagian training. Itu salah lah. Okey, you kena kategorikan betul-betul. Ada 3, finance, infrastructure dan juga training. Jadi setiap komponen itu ada agensi yang berlainan. Okey, boleh? Faham tak kuliah 4? Faham. Faham ya? Okey, yang lain faham? Faham. Faham. Okey, so berbalik kepada Afiq. Apa soalan yang you nak tanya tadi? Dah ingat dah? Saya ingat kan Madam dah lupa. Saya pun dah terlupa dah. Okey, tak apa. So kalau tak ada soalan, saya tamatkan kuliah kita di sini lah. Madam, saya nak tanya. Apa dia? Yang kan ada satu yang mana teknologi yang Malaysia buat ni dikatakan second class
adakah apa tu government Malaysia ni dia boleh sekat teknologi luar macam Oppo ke Samsung ke supaya teknologi negara ni dapat diterima oleh rakyat Malaysia? Boleh ke dia orang buat macam tu? Okey, untuk soalan yang ditanya oleh siapa tadi? Sebab saya tak nampak. Saya buka slide, saya tak nampak siapa tanya. Arif. Okey, Arif. Untuk soalan Arif tadi, ianya kita lihat kepada apa dasar kerajaan kita. Adakah kerajaan kita ni mempunyai dasar terbuka ataupun dasar tertutup? Okey, contoh kerajaan yang mengamalkan dasar tertutup adalah Korea Utara. Okey, jadi Korea Utara ini mereka ada dasar tertutup. Mereka tidak menerima teknologi ataupun produk ataupun idea atau pelaburan yang terbuka kepada negara-negara lain. Jadi itu menyebabkan mereka terpaksa develop their own teknologi, their own produk. Untuk Malaysia, kita adalah dasar terbuka. Jadi mana-mana teknologi yang memberikan kebaikan to our country, kita akan terima lah. Jadi nak kata ada kuasa ataupun tidak untuk menyekat, ianya berdasarkan dasar ataupun polisi our government. Okay. Contoh kalau di China kan, mereka tiada WhatsApp. Okay, mereka tiada Facebook di China. Kerana apa? Kerana ianya adalah dasar yang dikeluarkan oleh government mereka sendiri. Okay, di mana tidak menerima act yang dikeluarkan oleh USA. Okay, cuma waktu sekarang saya tak pasti. Dalam tahun 2015-2014 macam tu, di China tiada WhatsApp dan juga tiada Facebook. Okay, saya ada seorang kawan daripada sana, jadi saya tanyalah, jadi kalau you berhubung menggunakan apa? Mereka menggunakan WeChat. Okay, WeChat untuk berhubung. Jadi WeChat itu seperti WhatsApp di sana. Okay, Facebook, mereka tidak menggunakan Facebook, mereka menggunakan app saya tak pasti apa nama, Weibo pun macam tu lah dia punya bunyi dia. Tapi mereka tiada Facebook. Cuma sekarang saya tak pastilah dah boleh ke tidak. Okay? Dan mengapa? Kerana kerajaan sana tidak membenarkanlah mereka menyekat app tersebut. Okay? Kerana kita tahulah China dengan USA ni ada konflik. Okay? Jadi so far Malaysia ni menjalankan dasar terbuka dan Malaysia tidak menyekatlah teknologi daripada luar, dan kesannya adalah terhadap usahawan kita untuk bahagian sains dan teknologi. Okey, boleh? Faham ke Arif? Dan yang lain-lain? Faham. Faham. Okey, ada lagi soalan nak tanya? Lagi satu, ianya bukan satu keputusan yang senang lah untuk kita menyekat satu teknologi daripada masuk ke negara kita, kerana kita perlu lihat kesan apabila kita menyekat teknologi tersebut. Contohlah kan, okey, usahawan dalam bidang sains dan teknologi hanya ada beberapa persen sahaja. Okey, jadi bila kita sekat teknologi luar, kita dah sekat satu potensi yang besar demi persentage yang kecil tadi. Okay? Kalau kita ada persentage yang besar, contoh kita memang yakinlah, okay, our science and technology expert boleh memonopoli pasaran science and technology dalam negara kita, dan pada waktu itu saya rasa tiada masalah lah untuk kita sekat from di other country. Okay? Tapi kalau kita dah sekat, bila kita dah sekat, teknologi daripada luar tak masuk, tiba-tiba usahawan tempatan pula tidak begitu menonjolkan diri mereka dalam bidang produk dan teknologi, dan akhirnya akan memberi kesan kepada komuniti lah, rakyat kita akan kurang dari sudut mendapatkan keperluan teknologi tersebut. Okey, boleh? Faham tak? Oh, jadinya dia macam ada macam efek kepada hubungan baik antara negara lah. Macam kalau macam kita
sekat satu teknologi tu datang daripada negara orang tu, dia orang mungkin akan sekat contohnya macam perkhidmatan ke apa-apa ke kepada negara kita, macam tu ke? Boleh jadi. Itu antara external factor. Maksudnya ianya adalah berkaitan hubungan baik antara negara dan juga perlu melihat kepada kesan apabila kita sekat teknologi tersebut, apa kesan dia terhadap komuniti ataupun rakyat Malaysia. Okey, contohlah kita sekat kan teknologi 5G atau 4G masuk ke dalam negara kita disebabkan kita sendiri ingin membangunkan teknologi tersebut. Okey, kita sekat dulu. Okey, 5G, 4G tak boleh masuk dekat dalam negara kita. Okey, dengan alasan kita ada expert dalam bidang sains dan teknologi sendiri. Okey. Mana nak tahu tiba-tiba our expert ataupun our usahawan lah dalam bidang sains dan teknologi ini tidak dapat membangunkan 5G and 4G tadi. So rakyat kita ni tak dapat menikmati lah 5G and 4G. Okay, government dah sekat. Kemudian untuk usahawan tempatan pun mereka tidak boleh develop teknologi tersebut. At the end yang mendapat kesan adalah komuniti, rakyat Malaysia. Mereka tidak merasai 4G dan juga 5G tersebut. Okey, boleh? Faham tak macam tu? Faham. Ya, betul ke faham? Macam lain dia sebut faham tu, dia faham. Tapi kalau faham macam tu. Betul ni faham? Betul, dia patut dia sekali dengan dalam kepala otak dia cuba lagi menghadam dengan lebih faham. Okey, nanti siapa yang faham tu sila terangkan balik dekat Arif tadi. Nanti kalau you tak faham, you WhatsApp je saya. Mungkin bila saya terangkan secara personal, you lagi memahami lah kot kan melalui tulisan. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop sampai sini. Thank you everyone for listening. Kita jumpa pada bila lagi kita esok Kita habis dah. Esok. Esok Amali. Oh, esok Amali. So kita jumpalah waktu Amali. Okay? So jaga diri masing-masing. Kalau rasa tak sihat, pergilah jumpa doktor. Okay? Kemudian take care everyone. Thank you, madam. 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 Bye, madam. Thank you, madam.